Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ni hari tak ingat dah hari apa. Sudah duduk rumah je kan, sama je hari dia. Okey, cuma ni waktu pagi lah. Sekarang ni waktu pagi dalam pukul 8 macam tu. Okey, kita nak sambung cerita yang semalam. Kalau kita buat revision sikit, cerita Nabi Lut semalam adalah berkenaan dengan dia dan juga penduduk kota Sodom yang suka menjalani kehidupan sengsang. Setelah itu diazab oleh Allah, diterbalikkan negeri dia tu. Diterbalikkan negeri. Siap malaikat yang datang bertemu dengan Nabi Lut tu siap beritahu lagi, jangan sampai toleh ke belakang. Maknanya dahsyat, punyalah dahsyat tu, sampai malaikat pun warning jangan toleh ke belakang. Okey, jadi tuan-tuan, itu cerita semalam lah. Cerita semalam. Jadi untuk hari ni kita nak masuk ke satu lagi kisah Nabi berdasarkan kepada buku 25 Nabi utusan Allah ni. Perlu di-mention selalu dalam setiap video aku ni. Dan kemudian disokong juga dengan tafsir Al-Hamra. Tafsir Al-Hamra, iaitu tafsir Al-Quran Nul Karim. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan Nabi Ismail AS, dengan tajuknya Nabi Ismail AS hamba yang taat. Okey, jadi untuk hari ini kita nak bincangkan berapa kali kita nak bincangkan ni. Okey, nah terus kepada inilah. Okey, mukjizat Nabi Ismail AS ni salah satunya adalah Nabi Ismail, Allah rahmati dia dengan hentakan kaki dia tu boleh mengeluarkan air daripada tanah, tempat di mana baginda menghentakkan kakinya. Air tersebut dikenali sebagai air Zam-Zam yang tidak akan kering sehingga hari kiamat. Beruntung orang kat Mekah ada air Zam-Zam yang tak akan kering sehingga hari kiamat. Okey, Nabi Ismail AS merupakan anak kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari bapanya bermimpi supaya menyembelihnya. Menyembelihnya maksudnya Ibrahim bermimpi, iaitu ayah dia, untuk disembelihnya Nabi Ismail. Ismail AS mengetahui bahawa itu merupakan perintah Allah untuk menguji keimanan mereka. Ni apa yang diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. InsyaAllah Allah akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim AS hendak melaksanakan perintah tersebut, baginda meminta isterinya, iaitu Siti Hajar, supaya memakaikan Ismail dengan pakaian yang kemas dan cantik. Dalam perjalanan menuju ke tempat korban, Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun iblis gagal melenyesatkan mereka. Ismail AS mengambil batu dan melontarkannya ke arah iblis sehingga menyebabkan mata iblis menjadi buta. Yang ini, peristiwa ini, kalau siapa dah pergi haji ataupun umrah, dia akan melaksanakan satu ibadah yang jamrah tu kan. Jamrah tu lah apa sebut dia ambil kutip batu, lepas tu dia akan baling ke satu jamrah lah. Kalau salah tolong betulkan lah. Khusus haji pun tak pergi lagi. Ni kan umrah kan. Doakan aku Okey, Nabi Ibrahim AS kemudiannya setelah sampai ke tempat korban lah. Setelah sampai ke tempat korban, Nabi Ibrahim AS lalu meletakkan pisau di leher Ismail AS dan menyembelih sekuat tenaganya. Tetapi pisau yang tajam tu tadi tidak melukai apatah lagi memutuskan urat Nabi Ismail, urat leher Nabi Ismail. Atas kejadian itu dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, Allah telah menggantikan dengan seekor kibas sebagai untuk dijadikan korban. Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS melaksanakan ibadah Allah dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Juga ada diterangkan dalam Al-Quran dan surah As-Saffat ayat 106 hingga 107. Baik, pengajaran yang boleh kita dapatkan daripada kisah kedua-dua Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini adalah seorang ayah, ibu dan juga anak yang beriman kepada Allah wajib melaksanakan segala perintah Allah. Berhati-hatilah menghadapi bisikan dan rayuan iblis laknatullah. Itu di antara pengajarannya. Bayangkan seorang Nabi
Kalau kita tu memang berat lah kan, anak itu sayang. Ada kisah yang lain mengatakan dia Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ni, dia lama dah dapat anak. Bila dapat anak, dah dapatlah Nabi Ismail tu. Setelah dapat Nabi Ismail, nak kena dikorbankan pula. Punyalah berat ya, kalau hati seorang ayah. Beratlah nak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok kepada tafsir Al-Hamra ni, tafsir ringkas ayat-ayat pilihan. Keluaran daripada penerbit Karya Pestari. Okey, surah As-Saffat dia ada dalam dia terletak selepas surah Yasin. Terletak selepas surah Yasin. Okay, kita tengok pada ayat 102. Okey, 102 ni pengertian dia begini maka ketika anak itu mencecah umur yang mampu bekerja bersamanya, iaitu Ismail. Okey, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dia, iaitu Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk dalam orang-orang yang sabar." Okey, itu ayat 02. Jadi ada lagi dalam, kalau ikutkan daripada buku ni, dia ada mention kepada ayat yang 106 dan 107. Tengok pengertian dia 106 dan 107. Okey, 106 ni pengertiannya, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ini ujian yang diturunkan kepada dua orang anak beranak tu, termasuk isterinya, iaitu Siti Hajar. Dan 107, pengertian 107 adalah, dan kami tebus anak itu dengan seekor haiwan sembelihan yang besar. Okey, di sini jadi nyatakan setelah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, maka Allah melarang menyembelih Nabi Ismail untuk meneruskan korban. Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan berupa kambing atau mukibas. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkan korban dilakukan pada hari raya haji. Ni contohnya, kalau bagus dalam tafsir Al-Hamra ni, tafsir ni contohnya macam ayat-ayat yang contohnya dia dah bagi pengertian ayat, kemudian dia spesifikkan kejadian tu, jangan letak di belah bawah ni lah. Belah bawah ni tak boleh nampak. Okey, belah bawah ni lah. Bagus untuk inilah, jadi kita boleh dapat. Jadi kat sini ada cerita pasal dalam surah As-Saffat ni juga kita boleh dapat kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Okey, sekian itu saja untuk video kali ini berkenaan dengan Nabi Ismail. Dan seperti mana kita tahu, kita recap balik, Nabi Ismail ni dia dikurniakan oleh Tuhan dengan hanya sehentakan kaki dia, semasa dia bayi, terhasilnya air Zam-Zam yang tak akan kering sehingga kiamat. Kemudian kita boleh nampaklah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan berapa taatnya Nabi-Nabi dulu, atau Rasul dulu, atau orang-orang yang beriman dahulu. Jadi kita mungkin boleh jadikan contoh untuk diri kita pada hari ini. Sambil itu, kita doakan agar kes COVID-19 pada hari ini terus menurun, dan bukan lagi mendatang. Kita nak dia turun sehingga mendapat sifar. Matlamat Kerajaan Malaysia memang jelas dia nak sifarkan kes positif pada hari-hari yang akan mendatang. Okey guys, sekian ini saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.